bapak boleh berkongsi, maka terkeluarlah perkara-perkara yang dulu kita memang buat tak tahu saja. Mak bapak komplain, tak apalah nak, tak apalah, nanti akan datang buatlah baik. No, mak bapak boleh redha dengan soalan yang salah, tetapi prinsip pendidikan tidak boleh membenarkan itu berlaku lagi, dan kepimpinan pendidikan mesti memasti dan bertanggungjawab dan beraccountability kepada apa yang telah berlaku. Senyap je, relax je, tak rasa apa je. Macam tu lebih kurang kan. Di Sabah dan Sarawak lagi dahsyat. Sekolah yang masuk jauh ke pedalaman. Kan? Jadi kita cuba fikirkan macam mana kita boleh menyesuaikan situasi sekitar dia supaya dia boleh jadi seorang ahli ranger yang bagus, bagi seorang seorang botanis yang hebat, seorang whatever lah, sesuai dengan persekitaran dia. Kan? Takkan kita nak suruh orang nelayan anak nelayan yang tak pernah tengok pokok ataupun biarlah orang yang pelajar-pelajar yang faham pokok. Saya pernah dengar satu kisah di Sabah. Murid lagi pandai nama-nama ikan daripada cikgu sains. Sebab memang ikan di kehidupan dia. Cikgu ni kan, cikgu ni kan, cikgu. Walaupun dia ikan tu bunyi tempatan. Tapi dia tahulah nama ikan tu. Kalau 10 ekor dia tahulah cikgu satu ikan pun tak tahu nama dia. Ikan apa ni? Ni kan ni cikgu, ni apa ni? Jadi maknanya budak tu ada knowledge. Betul. Mengetahui nama ikan tu adalah satu kelebihan kepada budak itu. Tapi itu tak jadi sains, tak jadi STEM. Kita tak pandai. Sebab cikgu kita termaktub kepada buku teks. Yang ada dalam buku teks itulah kita nak baca, nak tahu. Luar buku teks tak boleh. Kita buat skema apa ni ikut buku teks. Sedangkan pengetahuan cikgu tak semestinya tahu semua. Cikgu tahu setakat yang dia tahu je. Subjek dia. Mungkin pengetahuan tu pun tidak betul ataupun tidak tepat. Kan? Jadi, betul. Sebab tu buku teks itu, saya tak tahulah. Kalau kawan-kawan nak tahulah, kalau di Korea, mereka juga ada buku teks. Sekolah A kata, sekolah ni baguslah kalau pakai buku teks ni sebab buku teks lebih sikit gambar-gambar. Sebab budak ni budak kawasan kampung yang kurang sikit kurang baca. Buku bandar pula dia suka buku ni. Sebab buku ni dia ada banyak lagi latihan pengayaan. Sekolah ni, jadi semua sekolah mempunyai peluang untuk guna buku teks yang difikirkan sesuai. Dan akhirnya banyak buku teks yang dikeluarkan dengan kualiti-kualiti yang baik. Sebab mereka bersaing. Tak ada satu je buku teks semua pakai. Kan? Boleh. Di Long Pasir pun pakai buku sama. Di Damansara pun pakai buku sama. Mana boleh dialog yang berjela-jela panjangnya. Anak-anak tak mungkin macam itu. Jadi kalau guru yang ke kawasan pedalaman, dia akan pilih buku terbitan syarikat X. Di mana buku tu mengutamakan gambar-gambar tetapi kurangkan perkataan. Tetapi ada buku yang mengutamakan. Jadi itu di Jepun dan juga di Korea. Mereka ada buku yang terserah kepada sekolah nak guna buku mana. Di Finland, di Sweden, di UK, di Australia, di New Zealand, kosong. Jadi tak ada buku teks, dia bukan apa. Okey, dulu mereka pakai banyak kertas lah. Sekarang ni mereka ada LMS, Learning Management System. Sekolah, saya pergi Australia, katalah ada 17 syarikat yang menawarkan package, kita langgan satu package tu, di situ kita letak attendance budak, letak pengumuman budak, letak bahan-bahan kurikulum daripada national. Mereka wajib ambil syllabus national. Kalau mereka tak ambil, tak siapa nak langgan lah. Jadi ini pengurusan susukan, ini persatuan, jadi mereka langgan yang A. Sekolah sana langgan yang B pula. Sekolah C langgan yang C pula. Jadi masing-masing ada satu LMS macam kita kat universiti lah. Jadi bila cikgu buat pengumuman dalam laman web tersebut. Sebab tu bila berlakunya PKP, sekolah sana berjalan dengan lebih baik compare dengan sekolah kita kat Malaysia yang huru-hara. PDPR dia huru-hara. Okay. Jadi macam itulah yang saya nak sebut. Okay, mereka make use of apa-apalah. Berbeza kita berbeza. Kita punya ujian untuk mengatakan budak ni pandai, tak pandai lah macam-macam kan. Walaupun kita tak cakap macam tu. Tapi itulah tujuan kita. Apa tujuan kita tunjuk pelakat tu? Untuk siapa?
Sekarang dah kurang dah. Sebab apa ni COT ni selalu sebut pasal pelakat. Ada sekolah yang pakai malu nak tunjukkan. Dulu berlawan-lawan. Sampai menteri muka tak malu pun nak tumpang sekali juga ambil gambar. Sedangkan itu sebenarnya suatu yang sangat dilarang di negara maju. Kalau di Jepun tu, untuk tingkatan untuk darjah 6, dibagi satu sampul surat. Keputusan keseluruhan sekolah rendah. Balik buka dengan keluarga. Bukan buka depan anak-anak, bukan kawan-kawan. Komplain kau dapat apa, tak ada. Okey. Jadi banyak-banyaklah kita keluar negara, lihat apa yang berlaku di sana. Dan saya nak beritahu juga, Singapura, dan Jepun dan Korea mulakan tahun 3. Tahun 1 tak ada subjek sains, tahun 2 tak ada subjek sains, tahun 3 baru belajar. Pelajar Malaysia telah pun advance 2 tahun belajar sains. Tetapi bila ambil PSA, kita kalah teruk dengan Singapura. Kita nak kata apa? Kalau kita mula tahun 3, Singapura mula tahun 1, kita boleh kata yes lah. Oh, Singapura memanglah dia mula tahun 1, kita mula tahun 3. Ni tak, kita mula tahun 1. Kita mula 2 tahun lebih awal. Tak payah tengok soalan kita. Soalan kita tak tanya sangat pasal sains, tanya pasal pemboleh ubah. Jadi konsep mengajar sains fenomena saya sebut sekali lagi yang dengar ni. Di peringkat sekolah rendah kita ajar sains. Sedikit-sedikit fenomena tu berubah kepada konsep. Konsep yang lebih kecil, fenomena lebih besar. Jadi pelajar tu dia heran fenomena je. Macam mana kita bergerak bulan bergerak? Sin, macam mana? Kenapa kita bergerak bulan bergerak? Tadi bulan kat situ kita bawa kereta. Ayah, kenapa bulan tu ikut Kan? Dia tertarik dengan itu je. Ayah, kenapa hujan di atas? Macam mana hujan ada air ada kat atas? Fenomena hujan. Nak cerita pasal konsep ayahlah. Kan? Kita pasal fenomena hujan turun kenapa? Air kena cahaya matahari, macam kita masak, kita buat eksperimen kan. Kita letakkan kita masak air, panaskan air, kita letak satu kaca tu beruap air kan. Cukuplah amali tu. Nak buat amali apa lagi? Itu dia hujan, patutlah. Kan? Dan dia nampak asap-asap keluar tu dia jadi macam kumpulan-kumpulan awan. Bila kena dekat cermin yang sejuk, dia akan jadi wap. Jadi dia tak tanya macam jadi wap. Itu maybe satu konsep lebih tinggi. Yang penting fenomena tu dia fahami terlebih dahulu. Bukanlah susah sangat pun. Memanglah Dr. T cakap tak susah. Dah awak mengajar sains bertahun-tahun. Ramai orang cabar saya. Doktor, kalau pandai sangat ajarlah. Saya kata okey, no problem, bagi saya 2 bulan. Beritahu UCSI, benarkan saya mengajar dekat sekolah, beritahu KPM, biar saya masuk dalam kelas. Kemudian apa yang saya ajar jangan kacau. Boleh tak? Tak boleh lah. Tak boleh lah pula. Lepas tu satu syarat apa dia? Tolong ambil kelas saya ke UCSI. Sebab siapa nak mengajar? Saya dah tak ada. Kan? You nak beri cadangan, beri cadangan yang realistik. Yang baru ni kata apa? Doktor, hanya satu guru yang buat salah, takkanlah semua guru nak dipersalahkan. Saya kata okey, ambil soalan semua hantar kat saya. Saya tengok berapa orang guru buat salah. Tengok, kita buat betul-betul. Saya ada tim saya, okey tengok. Kita boleh keluarkan soalan yang salah. Tunjuk kat saya, tak nak. Kan? Betul. Jadi kita pun ada satu lagi isu yang kurang kita bincang dalam Medos ialah macam mana kita mengatasi keseimbangan gender dalam bidang STEM di kalangan pelajar, kerana itu pun satu masalah besar dalam soalan. Dan kalau kita lihat kepada semua textbook ini, semua apa yang ditanamkan dekat textbook kita, dia macam kadang-kadang lebih sesuai untuk lelaki dan kadang-kadang buku teks itu lebih sesuai kepada perempuan. Dan oleh itu, sebab itu orang yang menyediakan soalan pun confused. Dia macam dekat negara luar, dia punya jenis silibus, fahaman saya, dia lebih kepada gender neutral. Apa pendapat betul tentang ini yang kurang dibincangkan? Tapi saya rasa itu sangat penting. Saya rasa isu gender tu
mungkin bukan isu yang ketara berbanding dengan yang berlaku di US. Di Oh. US, di US murid-murid perempuan dia ada satu situasi di mana mereka tidak suka menjadi engineer, menjadi saintis. Jadi dia punya ratio lelaki tu lebih tinggi daripada perempuan. Jadi mereka kata gender equality. Dan gender equality ni juga adalah satu prinsip pendidikan oleh UNESCO. UNESCO kata kita tak nak ajar sesuatu benda tu yang ada berat sebelah. Dan kita bernasib baik. Kenapa? Kerana kita tidak sangat menjadikan tidak sangat ketara. Maknanya kalau pelajar dapat kecemerlangan ditunjukkan oleh pelajar perempuan, ada juga pelajar lelaki yang boleh mengimbanginya. Pada saya tidaklah ketara di Malaysia. Maybe ibu bapa di Malaysia ini dia tidak katakan okey perempuan tak kisahlah dia jadi apa pun, tapi dia nak juga perempuan berjaya. Tetapi di US ada situasi macam itu, dia ada gender equality. Perempuan dia lebih buat kerja-kerja social science. Dia lebih suka pro-science. Jadi akhirnya kurang dan mereka nak sama ratakan macam itu. Walau bagaimanapun, kita boleh juga melihat maybe ada data. Kadang-kadang saya melihat buku lah. Saya melihat buku tu dia lebih cenderung daripada pandangan saya kepada gender ataupun pelajar perempuan. Sebab dia banyak elemen menghafal. Banyak perkara yang perlu dihafal daripada buat amali. Sebab itulah sekarang timbul isu. Pelajar lelaki ni pelajar yang hands on lebih. Mereka kurang fokus. Memang lelaki ni kurang fokus. Kita ajak bergaduh, cepatlah dia nak bergaduh. Dan memang lelaki ni macam tu. Kalau perempuan kita ajak bergaduh, dia merajuk-rajuk dulu kan. Dia pusing-pusing dulu. Lelaki tak ajum lawat bergaduh kan. Jadi saya melihatlah secara umum. Contohnya main dalam sukan, apa itu lompat ini, macam mana kita nak mengimbangkan badan. Jadi semua tu pembacaan. I don't think so lelaki suka. Okey, kita belajar PSV, pendidikan seni visual. Garis-garis ini bermakna satu yang selari. Ini namanya gini-gini. I don't think so pelajar lelaki suka macam itu. Pada pandangan saya sebagai lelaki lah. Okey. Jadi dalam konteks yang macam itu, sekarang ni dah mula timbul isu di mana pelajar lelaki lebih suka. Okey. Lebih senang. Kenapa dia nak kerja? Kalau dia masuk universiti 4 tahun, hutang lagi, nak kena bayar PTPTN, lepas tu kerja tak ada, kerja gaji 2,000, 1,800, 1,500. Sekarang ni kerja pump station pun 1,800. Kan? Kalau setakat dapat 2,400, kerja pump station 1,800 starting, kalau dalam 4 tahun dah boleh beli motor dah, ada macam-macam. Mereka fikir macam tu saja. Pelajar lelaki lah. Kan? Jadi mereka tak rasa keseronokan untuk buat benda-benda tu. Banyak sangat menghafal. Akhirnya mereka tak tahu apa benda nak buat. Bukan mereka tak talent. Mereka talent. Memang lelaki dengan perempuan tu adalah dia punya latar belakang kerja-kerja yang kita anggap sebagai sedikit berbeza. Kan? Kerja-kerja yang macam engineer menggunakan civil engineering ke, macam pergi kepada pelantar kan, petroleum kan. Kalau 10 lelaki, maybe 1 perempuan. Itu biasalah. Medical doctor pula, perempuan okey. Pada saya okey je. Cuma saya perasan bahawa banyak elemen penghafalan dalam buku kita yang begitu tebal dan sebenarnya itu menyebabkan pelajar lelaki tidak berapa seronok dengan sistem tersebut, dengan keadaan tersebut, dan kita juga mungkin boleh menjadi seperti Amerika tapi terbalik. Amerika banyak lelaki saintis, kita biasa perempuan pula banyak jadi saintis. Kacau kan. Jadi sebelum itu berlaku, maybe kita boleh berikan perhatian lah. So, moving forward, total setuju bahawa untuk subjek-subjek sains lebih baik kita nipiskan buku kita dan kita letak kepada lebih banyak elemen hands on untuk mereka untuk curriculum 2027.
Adakah itu masuk doktor atau Ya, okey. yes. Okey, saya nak beritahu satu benda je. Macam mana negara barat menjadi perintis kepada teknologi dan juga jumpaan-jumpaan sains, pemenang-pemenang novel, mereka tak ada buku. Kan? Jadi kita maybe tak mampu. Jadi kita maybe menyederhanakan kebergantungan kepada buku sementelahan kita telah ada sumber-sumber online. Kan? Guru senang saja. Kita nak katakan AI adalah sesuatu yang kita anggap sebagai peluang untuk kita memanfaatkannya tanpa banyak membuang masa. Kalau kita nak Google, banyak benda kita nak Google. Mungkin makan masa. Tapi dengan AI, kita sebenarnya boleh menyusun. Kita letakkan apakah eksperimen yang paling sesuai kepada pelajar yang berusia 15 tahun. Contohlah kan. Jadi, big data, AI akan mencari semua maklumat satu sistem dunia ini dan memberi kita cadangan. Tak puas hati, kita tukar. Tak puas hati, tukar. Okey? Jadi kita boleh manfaatkan itu. Maknanya kebergantungan kepada buku teks itu dah jadi tidak. Buku teks difikir oleh seorang dua saja. Kalau 3 penulis, 3 orang difikir. Penilai tak fikir pun. Okey. Jadi kenapa kita bergantung kepada tiga penulisan ini, 4 penulisan orang ini, sedang kita boleh merujuk kepada satu pool of knowledge, information all over the world untuk mendapatkan jawapan yang terbaik kepada apa kita nak buat. Contohlah hari ini kita nak belajar pasal photosynthesis. How can we teach student, year 4 student, 4 grader student to understand the process of photosynthesis? Please provide 3 different experiment that can be used, simple apparatus, simple tools. Dia nak beritahu lah, guna periuk ke, guna apa, kaca ke, guna apa ke, dia beritahu. Dan kita gunakan. Kenapa tak boleh macam itu? Malah buku teks tak ada pun tak apa. Sebab itulah kita kena ada satu, kita sekarang ada DSKP. DSKP kita terlalu detail sampai cikgu takut nak keluar. Lepas tu pula digertak oleh lembaga peperiksaan. Digertak macam mana? Dia kata semua soalan tu akan bergantung kepada buku teks. Mahu tak mahu kena tengok buku teks. Bukan konsep tu yang ditanya. Konsep tu mungkin dapat disampaikan oleh cikgu, oleh murid tanpa menggunakan bahasa buku teks. Sebab yang penting tu faham. Tetapi mereka faham belum lagi, tetapi terpaksa membawa perkataan-perkataan tu untuk dihafal terlebih dahulu. Akhirnya mereka akan menghafal lebih, kerana menghafal itu akan memberikan markah yang lebih sebab dia akan mengikut skema permarkahan. Kalau dia faham saja tapi tak boleh nak menggunakan term-term yang kita katakan sebagai yang tercatat dalam buku, akhirnya markah mereka kurang ataupun salah, mereka tak nak. Jadi science is not about term itu pun. Kadang-kadang tak perlu sebut term tu pun tak apa. Tapi kita faham konsep dia. Jadi itu yang lebih utama. Lepas tu barulah kita kena pastikan bahawa kalau kita menjadi cikgu, kita kena faham konsep dan term yang betul. Sebab bila kita buat inovasi, kita kadang-kadang menggabungkan beberapa pandangan daripada satu kumpulan. Sebab itulah pembelajaran antara yang paling ditekankan sekarang adalah kolaborasi, collaborative learning. Kalau kita nak buat jabatan, kita bukan buat seorang-seorang tau. Kita ada engineer, civil engineering, kita ada geologis. Kalau kita ada kalau melibatkan jabatan pula maybe biologis. Nak tengok sungai tu sama ada hidupan terganggu. Kalau kita libatkan satu kawasan perumahan, nak bina satu benda, maybe kita perlukan sosiologis. Jadi kita gabungkan semua benda ni. Kenapa kita kena tahu semua? Not necessarily kita kena tahu semua. Kan? Kita tak tahu nak cakap bahasa sosiologi. Kita beritahulah macam mana macam mana kita nak pastikan ikan itu betul, ikan itu selamat. Orang biologi kata apa? Kita kena pastikan dia punya BOD dan COD. Apa benda pula BOD, COD?
Kan? Biological oxygen demand. Itu kata orang biologi cakap. Orang engineering tak faham. Tapi dia boleh sebut bahawa kita kena pastikan bahawa sungai ini tidak akan tersekat, tercemar dengan pembianan ini. Jadi macam itulah. Yang kita katakan akan menjadikan pendidikan itu sesuatu yang tidak tamak. Okey, sampai kita lupa bahawa ketamakan kita itu telah banyak membawa kepada kerosakan. Okey, dan yang satu lagi saya nak sebut sebelum tu, sebelum apa-apalah adalah prinsip one size fit all. Semua nak seragam. Buku teks nak seragam. Okey. Okey, tarikh peperiksaan nak seragam, soalan nak seragam, semua kita nak seragam. Ada kalanya kita tak perlu begitu. Okey, arahan semua nak seragam, semua kena buat, tetapi sekolah tak sama. Sekolah tak sama. Okey, persekitaran sekolah tak sama, tetapi kita semua nak seragam. Kalau nak buat duta, semua sekolah kena buat duta. Kena nak buat tu, semua sekolah kena buat tu. Kalau cara nak buat penyampaian RTH, semua sekolah kena susahlah. Kan tak semua semestinya. Biar sekolah tu merangka apa yang sesuai untuk dia. Hatta ada sekolah yang mengatakan, contoh saya jadi pengetua katakan, guru besar. Saya jadi guru besar sekolah kampung sikit. Okey, subjek sains ada 10 bab, kita ajar 7 je. Pastikan 7 tu dia faham, 3 tak payah ajar. Contohlah kan. Jadi kita fikir-fikir, okey, kita ada 10 subjek tak payah ajar. Tapi 10 subjek ni cukup untuk dia ada asas yang baik. Compare dengan dia belajar semua subjek, sebenarnya dia benci dan dia gagal semua. Sekolah tu tentukan. Kan? Contohnya kita nak tengok amali ni. Kita buat amali kita sendiri. Tak ada masalah. Setiap sekolah tu ada dia punya, sebab tu kita ada instructional leadership. Pengetua, PGB tu, pengetua dan guru besar tu adalah kepimpinan pendidikan. Bukan nak mengikut arahan. Dan satu lagi, okey, community. Kadang-kadang community sangat baik, tapi kita tak boleh nak gunakan dia. Kita nak masuk sekolah pun payah. Dengan Pak Gad dia, kita tulis surat, jumpa guru besar, lepas tu nak buat apa, lepas tu tak dedahkan ni, tak dedahkan tu, ni, macam-macam, tak boleh bergerak. Kalau kita katalah okey, baik, okay. Saya terpaksa keluarkan saya punya mic Okey, boleh. Okey. Dengar tak? Dah dapat dengar, Tadi sebab tadi saya punya ni dah habis lah, saya punya bateri dah habis. Jadi bila bateri dah habis, saya tukar mic, dia pun tak dengar lah. Ya, tak dengar. So It's okay. Nanti saya boleh edit lagi. It's okay. Tak apa itu apa. Okay, so macam tu cerita dia lah. Cerita dia kita tak boleh buat one size fit all. Okay, kenapa tak berikan autonomi sedikit pada guru untuk menentukan apa yang patut dibuat di sekolah tersebut. Kementerian support. Kalau guru tu perlukan duit, sebab tu guru adalah kumpulan yang sangat berharga di sekolah. Kalau kita sediakan bilik guru yang baik, yang kondusif, letak aircon itu tidak boleh membayar tenaga guru. Tenaga guru terlalu berharga untuk kita katakan bahawa mahal. Sebab guru membina jiwa. Setuju. Paling tidak pun berilah mereka satu kompartmen. Duduk di tempat kompartmen mereka masing-masing. Alasan bilik guru kecil. Apa alasan macam itu? Saya tak nampak alasan bilik guru kecil tak muat kena bersempit-sempit. Itu bilik guru bangunan dah. Kita bukan kata bilik guru ni tak boleh ada lah, macam kita kata tak boleh tanam apple lah sebab apple tak tumbuh kat Malaysia. Kita boleh faham. Bilik guru tak timbul. Bukan kita nakkan bilik guru tu tahun depan semua baik, tak. Kalau kita buat 20% ataupun 10% sekolah, kalau 10 tahun
Ya. Tak kita dapat 100% sekolah yang ada bilik guru. Kita letaklah satu standard. Sekurang-kurangnya guru ada kompartmen dan bilik guru mestilah berhawa dingin. Mereka layak, mereka profesional. Tak kisah duduk mana pun. Setuju. Kampung ke, bandar ke, bukan timbul isu macam itu pun. Pegawai daerah, duduk mana kampung pun pakai aircon. Tak ada timbul isu pun. Kan? Sekolah ramai, sekolah banyak. Habis sekolah memanglah banyak. Negara mana yang sekolah tak banyak? Oh tak ada, negara lain sekolah 2 je. Malaysia sekolah sampai 1000. No. Pendidikan ini akan sentiasa perlu ada orang. Perlu ada. Jadi kita kena sesuaikanlah macam mana kita nak buat. Jadi itu bukan saya nak fikirkan. Kalau saya kena fikirkan semua. Dia kata doktor nak jadi Menteri Pendidikan, tak nak. Saya nak jadi PM. Senang saya buat semua benda. Yang Menteri Pendidikan payah juga. Kan? Duit saya pegang kan. Jadi Menteri Kewangan sekali. Kan? Senang. Tak ada masalah. Jadi bilik guru. Satu benda yang orang tak kisah. Guru pun tak kisah. Kami ni siapa. Sampai timbul satu perkataan, guru adalah mentimun. Sedangkan guru di negara lain itu adalah pengetua pun tak berani nak masuk bilik guru, nak tengok guru mengajar macam mana. Bukan tak berani kerana cikgu guru besar penakut. Kerana prinsip mereka adalah bilik guru itu ataupun kelas guru itu adalah tanggungjawab guru untuk mengajar dan dia bertanggungjawab ke atas pengajaran dia. Guru besar buat kerja lain. Autonomi, sebab guru besar mana tahu apa yang berlaku 2 jam sebelum itu, 3 jam sebelum itu, 2 jam selepas itu, dia nak buat decision macam mana. Cuma dia boleh buat meeting, buat mesyuarat, kita perlukan bajet ke, perlukan apa ke, perlukan ini ke. Bolehlah, itu tugas pengetua lah atau guru besar. Tetapi guru perlu dilihat sebagai jentera yang menggerakkan sekolah. Guru ini perlu di-upskillkan, di-reskillkan kalau mereka perlu. Okey, saya pergi Australia. Satu guru diberi 2,000 untuk ikut apa saja kursus yang dia suka. Dengan memohon kebenaran lah. Okey, pengetua minggu depan ada 3 hari kursus psikologi. Saya nak pergi. Berharga 500. Okey, dia bayar 500, dia pergi kursus tu. Okey. Contohlah kan, atau waktu sekolah, cuti sekolah ke whatever lah. Diberikan setiap orang kerana harga itu tidak boleh ternilai dengan pengetahuan guru yang akan disampai kepada murid setiap tahun. Nilai itu terlalu besar untuk kita bandingkan dengan duit. Kita tak, duit tak ada lah. Saya pernah cadangkan, nak bagi 150 kepada mak bapak. Mak bapak suka tak? Sukalah. Tapi cuba beritahu, duit ini kita nak buat bilik guru. Untuk tahun ni sahaja. RM150 ni, kita nak cantikkan bilik guru. Jadi sekolah yang besar akan dapat dalam 100,000, sekolah kecil dapat 7,000, apa ribu, banyak ribu untuk cantikkan guru besar. Saya rasa mak bapak pun setuju. Sebab RM150 berapa sen sangat you nak belanja kan. Tapi nikmat yang didapati oleh guru yang jatuh nanti kepada murid jauh lebih besar sepanjang tahun. Okey lah. Jadi itu cara saya berfikir lah. Saya tak tahu cara orang lain fikir macam mana. Tapi biasalah orang kata kan, cakap senang lah. Okey. Nak jawab macam mana? Ya, jadi sebelum kita mengakhiri podcast, Yes. Kalau ada sambutan untuk podcast episod kali ini, saya akan menjemput Dr. Okti balik. So sebelum kita menghadiri podcast kali ini, apa pesanan ada nasihat akhir Dr. Okti untuk ibu bapa, pelajar dan masyarakat umum yang menonton podcast ini? Dan apa harapan anda untuk silibus atau KPM secara keseluruhannya moving forward? Ya, Dr. Okti. Okey, beginilah ya. Kurikulum ataupun silibus itu adalah jantung kepada sistem pendidikan negara. Okey, kalau ianya tidak diselesaikan masalah yang ada sekarang, kita telah ada 2013 dengan 2025 cukup untuk kita mengkaji. Tetapi kalau tidak mampu untuk mengkaji kerana ada elemen bias,
lantiklah pihak yang berkecuali untuk melihat perjalanan kurikulum ini dan terima dengan hati terbuka. Okey, apa saya cadangan? Maybe boleh buat katakan 3 tim. Satu tim buat aspek ini, satu tim buat kurikulum, satu tim co-kurikulum, satu tim lagi kemudahan ke whatever. Lepas tu combine dengan ketiga-tiga and then kita buat siri-siri diskusi sehingga kita dapat satu konsensus. Okey, dan yang paling cantik kita bawa, sebab tu saya pernah cadangkan bawa ibu bapa yang berada lebih 2 tahun di luar negara, yang sekolahkan anak dia lebih 2 tahun di luar negara, masuk berbincang. Sebab mereka tahu apa yang berlaku di luar negara, sedang dia juga cikgu yang sambung belajar luar negara. Mereka boleh memberikan pandangan. Jadi kita ambil kira semua pandangan ini. Supaya kita tak perlu ajak anak kita sampai 10 subjek. Singapura aja 7 subjek saja. Okey, maybe 5 subjek di Jepun lebih kurang. Kita 10 subjek belum yang lain-lain. Jadi harapan saya kepada ibu bapa, peka dan maybe ruang yang satu-satunya ada adalah PIBG. Itu mungkin sajalah ruang yang ada. Jadi sentiasa kemukakan keresahan-keresahan ini. Supaya kalau ianya berlaku satu Malaysia, dia mungkin boleh membawa satu gelombang baru. Kita tak mahu anak kita bekerja keras, kita tak mahu cikgu kita bekerja keras, we do more, we get less. Sedangkan di negara barat, they do less in order to get more. Okay, saya pernah menulis, kita punya penggubal-penggubal kurikulum cuba nak membuktikan kepakaran. Hebatnya kurikulum. Penggubal-penggubal kurikulum di barat cuba buktikan kurikulum mereka yang paling mudah disampaikan. Kita tak pernah fikir mudah disampaikan. Dan khusus kepada mereka di dalam kelompok sains dan matematik, pendekatan membawa kemahiran proses sains ke peringkat sekolah rendah adalah satu kesilapan besar yang telah menyumbang kepada kemerosotan dan keruntuhan minat pelajar terhadap sains. Dan subjek-subjek matematik yang ditambah-tambah, termasuklah subjek kewangan di tahun 6, tahun 5 dan juga subjek lain yang tidak relevan dengan anak-anak itu menyebabkan anak-anak telah mula meminggirkan matematik. Jadi sains dan matematik anda sepatutnya rasa terpanggil untuk berada di barisan hadapan membetulkan apa yang sebenarnya kita telah lakukan satu kesilapan. Mengakui kesilapan itu adalah satu kekuatan. Mengaku kesilapan itu adalah satu tindakan yang terpuji. Anda cuba menyembunyikan kelemahan ini dengan harapan orang memuji anda. Ingatlah, 10 tahun besok, 20 tahun besok orang akan mengkeji sistem yang mereka lalui dan anda adalah sebahagian daripada mereka. Elakkan itu daripada berlaku. Terimalah komen ini dengan dada terbuka. Tidak ada siapa menang, tidak ada siapa kalah. Kerana sasaran kita adalah anak-anak kita lah yang sepatutnya mendapat kelebihan daripada apa yang kita cuba tawarkan kepada mereka. So saya mohon maaf, maybe ada perkara-perkara yang saya sebut itu agak keras bunyinya, tetapi semua faham tujuan dan maksud saya. Saya tak pernah komen tanpa memberikan cadangan. Saya komen silibus, saya tunjuk silibus-silibus di negara luar. Saya komen pasal pemarkahan, saya tunjuk macam mana sepatutnya pemarkahan dilakukan. Saya komen KPS, saya beritahu kenapa saya tak setuju KPS itu dilakukan sebagaimana yang berjalan sekarang. Jadi terimalah saya seadanya, saya bukan yang terbaik, tetapi maybe saya berada pada satu situasi yang saya pun tak mahu sebenarnya. Tapi oleh kerana saya dianugerahkan pengetahuan dalam pendidikan sains dan menggunakan duit rakyat hampir 1.5 juta, beasiswa untuk belajar di Australia, inilah masanya untuk saya membaiki negara saya sendiri. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay, terima kasih kepada semua penonton yang menonton dan terima kasih kepada Dr. Oti yang kerana datang ke episod kali ini. Itu daripada saya. Adios. Adios. Bye-bye.